Bab ke-15 ialah bab jika seseorang bersembahyang dengan memakai pakaian yang ada lambang salib atau gambar-gambar lain, adakah batal sembahyangnya? Dan bab pakaian-pakaian yang dilarang memakainya pada ketika bersembahyang. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, Aisyah ada sehelai langsir. Beliau menutup satu sudut rumahnya dengan langsir itu. Setelah melihatnya, Nabi SAW bersabda, buangkan langsirmu itu dari hadapanku, kerana gambar-gambarnya terus mengganggu sembahyangku. Bab ke-16, orang yang bersembahyang dengan memakai farruj, sutra, kemudian dia menanggalkannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, katanya, pernah dihadiahkan kepada Nabi SAW sehelai farruj, sutra, iaitu sejenis kot labuh yang terbelah di bahagian hadapan dan belakangnya. Lalu baginda bersembahyang dengan memakainya. Tetapi sebaik saja selesai bersembahyang, baginda terus menanggalkannya dengan kuat sekali, seperti seorang yang membencinya, seraya bersabda, baju sutra ini tidak sesuai untuk orang-orang yang bertakwa. Ini masih lagi sebenarnya bersambung dengan risalah sebelum pada ni, satu bab. Oleh kerana kita mengambil kira dari segi muka surat tu, berhenti setakat tu, lepas tu sambung. Dan ini ada kaitan lagi dengan bab yang lepas, iaitu orang yang memakai pakaian atau kain yang bercorak-corak pada ketika sembahyang. Ini berkenaan dengan kain ataupun pakaian yang macam mana yang boleh atau yang tidak boleh. Bermula daripada satu bab sebelum ni, dalam risalah yang lepas. Risalah yang lepas tu pun ada setengah-setengah tu, tak ada baru ni kan, sudah ada dah nampaknya. Risalah yang lepas tu satu bab sebelum pada ni, sambungan kepada yang tu lagi lah. Masih lagi berkenaan dengan pakaian yang dilarang lah kira-kiranya. Tapi larangan tu setara mana, itu nak tahu. Itu maksud Imam Bukhari buat tajuk ni. Larangan tu sebagai haram ke, tak boleh ke, ataupun tidak sampai ke peringkat tu. Dan pakaian ini bukan khusus dengan sembahyang saja. Ketika sembahyang saja, di luar sembahyang pun macam mana, itu nak tahu juga. Walaupun maksud utama Imam Bukhari dia tak lari, dia tak keluar. Kalau dalam bab sembahyang dia ada kena-mengena dengan sembahyang lah, lebih utama hak tu lah. Walaupun dia bincang tentang pakaian, tapi lebih menjurus kepada pakaian ketika sembahyang. Walaupun ada kalanya dia tidak khusus dengan sembahyang saja, boleh kita ambil juga hukum tu untuk di luar sembahyang, pakaian saat ni. Tapi bab pakaian secara khusus ada tempat lain. Situ baru dia bincang pasal pakaian betul. Sini ni tidak. Hak mana ada kaitan dengan sembahyang khususnya. Walaupun ada kadang-kadang dia tidak khusus dengan sembahyang. Macam di sini tidak khusus dengan sembahyang. Tidak khusus dengan sembahyang. Kalau dalam sembahyang setara ni, di luar sembahyang lebih ringan lagi lah kiranya. Lebih ringan lagi lah. Ni di sini kalau seseorang itu pakai ketika sembahyang pakaian yang ada lambang salib. Salib contoh jendela kita tu tu ada juga secara tidak langsung. Palang, tanda ataupun lambang Kristian, tu salib. Kalau betul sepuluh campur tu tidak. Ni betul macam ni.
Panjang bawah. Kalau ada pakaian, tak kira lah kain ke, baju ke, apa ke, macam mana hukumnya? Imam Bukhari tanya, adakah batal semayangnya? Dia tak ayat selalu, dia ada cara dia. Dia tak kata ni tak boleh, ni hukum ni makruh tahrimi misalnya, makruh tanzih. Tidak lagi tu cara Bukhari. Dan untuk memahami tajuk ni lah sebenarnya yang paling payah dalam Bukhari dan paling penat kerjanya. Kalau hadis tu lebih kurang je, ada lagi tak lain pun ada hadis ni. Dia buat mari satu je hadis, dia tidak sepuluh Muslim banyak, di bawah satu tajuk tu banyak. Imam Bukhari kadang-kadang serabut tak ada hadis, dia buat tajuk dia tu yang penting. Sebab itu kita kena tekan tajuk tu. Di situlah fiqh dia, di situlah dia nak ayat hukum, pendapat ke apanya. Hadis tu lebih kurang dengan orang lain juga hadis tu sendiri, cuma cara dia faham daripada hadis tu yang kita nak faham. Yang kita kena tahu cara dia faham. Cara dia faham tu, apa yang dia faham tu dia masuk dalam tajuk dia. Itu cerita Bukhari. Setengah-setengah kitab Bukhari dia tak ada tajuk ni, dia ambil hadis dia saja. Itu orang panggil tajrid Bukhari. Kitab lagu tu orang panggil tajrid. Misalnya kan masyhur di tempat kita ni, seorang alim besar Syekh Marbawi, pengarang kamus juga, dan dia buat syarah hadis Bahrul Madhi dalam bahasa Melayu tu. Dia syarah kepada Tirmizi, tapi syarah tu dia tidak ambil tajuk. Dalam Tirmizi hak asas sebenarnya dia ada tajuk, dia tidak bincang tajuk, dia ambil hadis dia saja. Itu orang panggil tajrid Tirmizi. Hak kita ni semua sekali tajuk tu, dan tajuk tu yang paling penting sebenarnya dalam Bukhari. Kita cuba ringkas dah, tapi takut ringkas sangat tak nampak pula. Maksud dia tu tak serau pula kedalaman ilmu dia tu, dan maksud dia boleh jadi tak sampai. Jadi nak tak nak kena panjang jugalah, tempat-tempat panjang macam sini ni jadi panjang. Sebab apa? Cara dia tu seni sangat, halus sangat. Memang kalau kita tidak belajar lagu ni tak akan nampak, tapi kalau belajar lagu ni memang nampak seni dia. Patut yang orang kagum sangat pun, baru kita nampak. Tak apa, kita tengok nota tu 434. Ni nak faham tajuk dia tu lah, nak faham tajuk dia. Tajuk bab yang dibuat Bukhari ini dapat dibahagikan kepada beberapa juzuk ataupun bahagian. Dia cara nak faham salah satunya, kaedahnya di sini saya cubalah, walaupun orang yang tahap biasa paling rendah, kalau mengaji ni padahal payah ni, dia akan boleh faham insya-Allah. Paling rendah tu hendaknya. Sebab kita tidak bincang tentang bahasa banyak sangat seperti setengah-setengah syarah Bukhari. Sebab itu tak perlu pada orang ramai, tak perlu. Tentang banyak perkara lagi yang tidak dimasukkan di sini. Tetapi tajuk tu penting sangat. Hak tu kena belajar lah. Dan benda ni sebenarnya kita ni mujurlah bernasib baik sebenarnya, sebab duduk ada dalam kelas ni. Kadang-kadang orang yang mengaji agama pun ustaz pun dah, dia sampai PhD dah, mengaji rata lah, dia tak ngaji benda ni. Ustaz, dia alim dah, tapi dia tak ngaji. Dia tak tahu apa cerita dia. Sehingga dia tidak tahu pun Imam Bukhari ni ada mazhab dia, ada cara fiqh dia sendiri. Dia tak tahu, bukan orang biasa. Sebab tu alhamdulillah muncullah kita, Tuhan beri peluang untuk ikut benda ni, dan kita akan dapat rasa di mana kehebatan dan kelebihan Sahih Bukhari itu. Antara yang kita kena tahunya banyak. Kalau yang lepas-lepas dah pun begitu juga. Tajuk dia ni boleh kita bagi kepada beberapa bahagian.
Dia sesuai tajuk nampaknya, tapi sebenarnya kita boleh bagi kepada beberapa bahagian. Macam tajuk ni ada beberapa juz, iaitu satu, kita ambil yang terjemahan dia sajalah. Satu, jika seseorang bersembahyang dengan memakai pakaian yang ada lambang salib. So, itu satu bahagian, satu juz. Yang kedua, ataupun gambar-gambar, bukan salib, gambar-gambar. Kalau dulu corak-corak saja, petak ke, jalur ke, apa ke, itu. Ni gambar. Maksudnya ialah gambar-gambar yang lain selain salib. Ia boleh dibahagikan kepada dua pula gambar-gambar ni, iaitu satu, gambar-gambar binatang atau makhluk yang bernyawa. Yang kedua, gambar-gambar makhluk yang tidak bernyawa. Dua. Bahagian yang ketiga, tajuk dia ni, hukum bersembahyang dengan memakai pakaian-pakaian itu, yang bersalib ke, atau yang bergambar ke, atau yang ada kedua-duanya ke. Hukum dia, adakah ia membatalkan sembahyang atau tidak? Itu bahagian yang ketiga. Bahagian keempat, pakaian-pakaian yang dilarang memakainya pada ketika bersembahyang. Apa pakaian yang dilarang kita pakai pada ketika kita bersembahyang? Babun in shalla fi thawbin musallab. Satu, potong situ. Au tasawira, potong situ. Dua, hal tafsudu salatuhu, potong situ. Tiga, wa ma yunha an dhalik, situ yang keempat. Itu cara Bukhari. Dan tiap-tiap satu tu mempunyai perbahasan. Jika dikatakan perkataan au sebelum tasawir adalah ataf kepada perkataan musallab. Ini kita sebut ni kalau nahu-nahu apa bahasa yang tak dapat tidak. Kalau yang tak perlu tu tak sebut dah. Ni yang tak dapat tidak, kena tahu untuk memahami tajuk dia. Sebab apa? Di situlah letaknya. Cara dia faham tu. Jika dikatakan au sebelum tasawir ni kan, in shalla fi thawbin musallabin, au tu adalah ataf kepada perkataan musallab. Ini kaedah bahasa lah ni. Maka ia berarti gini terjemahannya: ataupun jika seseorang bersembahyang dengan memakai pakaian yang ada gambar-gambar, maksudnya gambar-gambar lain padanya, pada kain itu. Kalau kita mengambil qiraah Arab tu, kita akan kata babun in shalla fi thawbin musallabin. Satu. Yang keduanya, babun in shalla fi thawbin dhi tasawir. Itu maksud au tu, ataf tu. Kepada yang belajar bahasa Arab, dia nampaklah. Takdirnya dalam bahasa Arab, takdirnya kira-kiranya kita kena buat begini dalam bahasa Arab, ialah au in shalla fi thawbin dhi tasawir, iaitu dengan dihadzaf, yakni dibuang mudhafnya, iaitu dhi itu dibuang. Ini tidak nak panjang lah. Tetapi jika dikatakan perkataan au sebelum tasawir adalah ataf kepada perkataan thawbin yang sebelum musallab itu, thawbin, situ tempat atafnya, yang ni ma'tuf alaihnya di situ. Maka ia memberi arti begini: atau jika seseorang bersembahyang di tempat yang ada gambar-gambar, di tempat, bukan dengan pakai, bukan pakai, dia bersembahyang di tempat. Tempat itu di sekelilingnya, di atasnya atau di bawah kakinya, tak kira, di hadapannya, di belakangnya, di kanannya, di kirinya, boleh jadi. Dia bukan pakai, tapi tempat tu ada gambar. Ini semua ni dia tengok cara dia main. Atau au sebutir tu, au sebiji tu boleh luas makna dia.